Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to Syam Vlog Channel. Welcome back to blog harian daripada saya. Hari ini saya nak cerita berkenaan dengan video ataupun informasi berkenaan dengan otomotif lagi. Biasalah channel saya memang channel otomotif kan. Dan hari ini saya nak bercerita berkenaan dengan Nissan GT-R. GT-R lagi. Tak, saya sebenarnya nak buat konten ni sebab ada yang tanya saya, okey. Sebenarnya konten ni saya pernah buat dulu, tapi video tu saya terpaksa hidekan sebab ada masalah sikit. So saya buat balik version yang baru. So saya akan buat konten berkenaan dengan berapakah harga road tax Nissan GT-R. Saya akan buat harga road tax Nissan GT-R ni bermula daripada yang generation pertama sampailah ke generation yang paling latest, iaitu kesemuanya ada 13 generasi Nissan GT-R. Yang paling latest adalah R50. Yang pertama sekali Nissan GT-R PGC 10 dia panggil, PGC 10 Jadi kalau korang nak tahu berkenaan dengan informasi ni, saya harap korang terus melekit dekat video saya. Dan road tax dekat Malaysia memang kena bayar. Road tax ni cukai jalan lah kan, cukai jalan. So setiap kereta yang korang dah register wajib kena ada road tax. Kalau tak ada road tax, kalau korang jalan juga kena tahan dengan polis, memang kena saman lah kereta korang. Silap-silap kena sita Jadi kalau korang nak tahu video berkenaan dengan informasi harga road tax ni, teruskan menonton video ini. Come back to the video guys. Okey, sebelum saya meneruskan cerita berkenaan dengan harga road tax ni, saya nak cerita sikit berkenaan dengan road tax di Malaysia, macam mana pengiraan dia. Okey, yang pertama sekali untuk makluman korang, road tax dekat Malaysia ni dia punya harga terbahagi kepada 4 area lah. Yang pertama sekali road tax harga Semenanjung Malaysia. Yang kedua road tax harga Sabah Sarawak. Yang ketiga road tax harga Pulau Pangkor dan Langkawi. Dan yang terakhir sekali road tax di Pulau Labuan. Jadi keempat-empat area yang saya sebutkan tadi, harganya adalah berbeza-beza Kenapa berbeza? Sebabnya contohnya macam Pulau Pangkor, Pulau Langkawi dan juga Labuan, ini merupakan pulau bebas cukai Jadi bila pulau bebas cukai, harga road tax mesti lagi murah lah. Dan di Sabah Sarawak juga berbeza harganya berbanding Semenanjung Malaysia. Berbeza mungkin disebabkan oleh kemudahan jalan raya di sana mungkin kurang sikit compare dengan Semenanjung Malaysia. Jadi harga road tax di sana agak murah sikit berbanding harga road tax di Semenanjung Malaysia. Kita terus saja kepada Nissan GT-R version ataupun yang mula-mula sekali dikeluarkan oleh Nissan. Yang pertama sekali nama dia Nissan Skyline GT-R PGC 10. Kereta ni dikeluarkan pada tahun 1969 sampai 1972. Berapakah harga road tax dia kalau korang beli dan korang pakai dekat Malaysia? Ini sebagai contoh je. Ni kereta ni dah lama dan sangat rare lah. Okey, untuk kereta ni dia cc dia 2000 cc. So kalau korang beli, untuk harga road tax di Semenanjung Malaysia adalah 380 setahun lepas tu kalau Sabah dan Sarawak pula, harganya setahun adalah RM274. Kalau dekat Pulau Pangkor dan juga Pulau Langkawi, harga dia setahun RM190. Dan yang terakhir sekali, kalau di Pulau Labuan, harganya berharga RM137 untuk setahun. Kemudian pada tahun 1971, Nissan mengeluarkan pula version yang kedua untuk Nissan GT-R ni. Nama dia Nissan Skyline GT-R KPGC-10. Kereta ni cuma dikeluarkan dalam tempoh 1 tahun sahaja, 1971 hingga 1972. Ini merupakan Nissan GT-R version yang pertama menggunakan 2 pintu saja. Yang mula-mula tadi 4 pintu, yang ni 2 pintu. Dan kereta ni menggunakan enjin yang sama seperti version yang sebelumnya. Maka harga road tax-nya setahun untuk Semenanjung Malaysia RM380. Sabah dan Sarawak harga road tax-nya RM274 setahun. Pulau Pangkor dan juga Pulau Labuan RM190 setahun. Dan untuk Pulau Labuan, harga road tax-nya adalah
RM137 untuk setahun. Kesinambungan daripada model yang sebelum ini, kemudian Nissan menambah baik model Nissan GT-R ini kepada model yang version yang ketiga. Nama dia Nissan Skyline GT-R C110. Kereta ni pun cuma dikeluarkan selama 1 tahun sahaja, iaitu bermula daripada tahun 1972 hingga 1973 ya. Jadi harga road tax dia pula berapa untuk kereta ni? Adakah Nissan ada menambah baik enjin dia, menambah cc dia? So untuk makluman korang, dia masih menggunakan enjin yang lebih kurang sama ataupun enjin yang sama 2000 cc. Maka harga road tax-nya untuk Semenanjung Malaysia adalah RM380 setahun. Untuk Sabah dan Sarawak pula RM274 setahun. Pulau Pangkor dan juga Pulau Langkawi RM190 setahun. Dan yang terakhir sekali untuk Pulau Labuan berharga RM137 untuk setahun. Kemudian lama selepas itu, Nissan mengeluarkan model lagi, menambah baik lagi model GT-R ni, iaitu pada tahun 1989. Ini merupakan model Nissan GT-R yang membawa revolusi kepada industri permotoran di Jepun, terutamanya untuk brand Nissan. Dan secara khususnya untuk GT-R, ini adalah model Nissan Skyline GT-R R32. Inilah dia model pertama yang mendapat gelaran Godzilla ya. Jadi berapakah pula harga road tax dia untuk model ni? Untuk makluman korang, ini dia dah menggunakan enjin yang totally berbeza daripada sebelumnya, iaitu enjin yang dipertingkatkan dengan cc yang lebih besar sikit, iaitu 2600 cc. Berapakah harga road tax-nya untuk 2600 cc di Semenanjung Malaysia? Untuk Semenanjung Malaysia, harga road tax-nya selama setahun adalah RM1130. Sementara untuk Sabah dan Sarawak pula, harga road tax selama 1 tahun adalah RM624 setahun. Pulau Pangkor dan Pulau Langkawi RM565 setahun. Sementara yang terakhir sekali untuk Pulau Labuan adalah RM312 untuk setahun. Pada tahun 1995 hingga 1998 pula, Nissan sekali lagi mengeluarkan model terbaru untuk GT-R ni ya. So model ni model yang menggantikan R32. Ini adalah model Nissan Skyline GT-R V-Spec R33. Model ni menggunakan enjin yang sama, iaitu enjin 2.6 liter, dan harga untuk road tax-nya sama juga macam R32 tadi. Untuk di Semenanjung Malaysia selama setahun adalah RM1130. Untuk Sabah dan Sarawak berharga RM624 setahun. Pulau Pangkor dan juga Pulau Langkawi berharga RM565 setahun. Dan yang terakhir sekali, harga road tax di Pulau Labuan bagi kereta ini adalah RM312 untuk setahun. Ya, untuk makluman korang juga, model R33 tadi sebenarnya dia ada keluarkan dua spek lah. Satu yang biasa, maksudnya Nissan GT-R R33, dan satu lagi model Nissan GT-R R33 V-Spec Dan seterusnya pada tahun 1999 sampai tahun 2002, Nissan tukar lagi model ni kepada model R34, Nissan Skyline GT-R R34. So dekat sini pun sama, Nissan mengeluarkan dua jenis lah. Satu Nissan GT-R R34 saja, dan satu lagi Nissan GT-R R34 V-Spec. Berapakah harga road tax-nya untuk Nissan R34 ni? Sebenarnya Nissan masih menggunakan enjin ataupun kuasa enjin yang sama, iaitu 2.6 liter ataupun 2600 cc. Maka harga road tax-nya untuk Pulau Labuan selama setahun adalah RM312, sementara harga untuk Sabah dan Sarawak pula berharga RM624, sementara harga Pulau Pangkor dan di Pulau Labuan berharga RM565.
Dan untuk Semenanjung Malaysia, Rotek-nya berharga RM1,130 untuk tempoh setahun. Dan selepas itu, pada tahun 2007, Nissan mengeluarkan model yang seterusnya, iaitu model Nissan GT-R R35 ya. Model ni lah yang korang tengok banyak dekat saya punya YouTube tu, okey. Jadi model ni berapa pula harga Rotek dia, berapa cc dia? Okey, untuk pengetahuan korang, model ni dia menggunakan enjin yang baru Dia tak pakai macam enjin R34, R33 lain. Ni dia totally enjin baru. Dia pakai enjin 3.8 liter V6 Jadi cc dia 3800 cc. Jadi berapakah harga Rotek dia untuk setahun? Harga Rotek dia untuk setahun di Semenanjung Malaysia adalah RM5,730 guys. Okey. Jadi untuk harga di Sabah dan Sarawak pula berharga RM2,104 untuk setahun. Bagi Pulau Langkawi dan juga Pulau Pangkor, Rotek dia berharga RM2,865 setahun. Dan yang terakhir sekali untuk Pulau Labuan berharga RM1,052 setahun. Dan yang berada dekat pasaran sekarang ni pula, bermula daripada tahun 2016 sampailah yang tahun sekarang ni 2021, model facelift dia panggil Nama dia sama juga lagi, Nissan GT-R R35 So yang korang tengok dekat saya punya YouTube channel tu, itulah dia model yang terkini dan ia menggunakan enjin yang sama macam R35 yang sebelum ni, 3.8 liter V6 twin turbo. Harga Rotek dia yang setahun sama je. Harga Rotek setahun sama je. Untuk setahun di Semenanjung Malaysia RM5,730, di Sabah dan Sarawak RM2,104, di Pulau Pangkor dan Langkawi RM2,865 dan yang terakhir sekali di Pulau Labuan RM1,052. Sekarang kita pergi yang paling terakhir dan yang paling latest, bukan terakhir lah, dia paling latest Nissan bawa keluar, iaitu Nissan GT-R R50 Tapi model ni kalau nak beli pun, kalau korang banyak duit pun belum tentu korang boleh beli, sebab Nissan yang ini dia buat Nissan bekerjasama dengan Itali buat kereta ni. Design pun sebenarnya design Itali, dan macam saya cakap tadi, kalau korang banyak duit pun belum tentu korang boleh beli, sebab model ni model yang limited dan dia pilih orang kepada siapa dia nak jual iaitu model Nissan GT-R R50. R50 pernah dengar kan? Dekat Malaysia memang tak ada lah. Kalau korang nak beli pun tunggulah ada second hand lah. Maksud dia mungkin ada orang kat UK ke, owner dah tak mau pakai, dia jual, kemudian tunggu daripada sana import bawa masuk ke Malaysia, barulah kita ada peluang untuk beli Dan model ni sama, enjinnya menggunakan enjin yang sama model R35, tapi dia ambil daripada enjin Nismo enjin Nismo 2017 kalau tak silap saya, dia menggunakan enjin Nismo 2017, tapi cc sama je 3.8 liter. So harga Rotek dia sama saja macam yang sebelum ni, Semenanjung Malaysia RM5,730 setahun, Sabah dan Sarawak RM2,104, Pulau Pangkor RM2,865 setahun. Sementara untuk Pulau Labuan pula berharga RM1,052 untuk setahun Jadi untuk video pada kali ini, saya cuma cerita berkenaan dengan harga Rotek Jangan tanya saya harga insurans Ini kita cerita harga Rotek pun dah panjang lebar dah video ni, belum cerita harga insurans lagi. Dan saya tak bercerita detail berkenaan dengan kereta-kereta yang saya ceritakan tadi. So saya cuma nak bagi info kepada korang berkenaan dengan harga Rotek saja, sebab ramai yang tanya berkenaan dengan harga Rotek ni. Tapi yang dalam ni saya cuma mengkhusus kepada Nissan GT-R. Tapi sebenarnya kalau korang compare, untuk kalau kita tengok contoh harga Rotek 2.0 tadi kan, untuk Nissan GT-R yang mula-mula, sebenarnya kalau kereta yang lain pun 2.0 harga Rotek dia sama saja. Kalau contoh macam Toyota Camry 2.0, dia akan sama harga Rotek macam mana Nissan GT-R yang mula-mula tadi tu, yang 2.0 tu. Berapa ratus tadi saya lupa, 380 untuk Semenanjung Malaysia. Itu contoh dia Bukan bermakna kata Nissan GT-R ni harga Rotek dia lagi mahal walaupun Rotek cc dia sama 2.0 dengan yang kereta lain. Saya bagi contoh untuk yang first generation tadi, sekarang dah lain lah 3.8. Tapi kalau korang compare pula dengan Ford Mustang 5.0, berapa harga Rotek dia? Kalau korang nak tahu, korang search sendiri dekat Google, type aja dekat sana Rotek calculator, dan korang boleh tahu berapa harga Rotek
untuk Ford Mustang 5000cc. Alright guys, jadi macam mana dengan informasi yang saya dah berikan kepada korang tu? Saya harap informasi ni sedikit sebanyak dapat memberi kefahaman kepada korang ataupun dapat memberi pengetahuan berkenaan dengan harga road tax. Dalam kes video kali ni, saya lebih spesifik kepada kereta Nissan GT-R daripada keluaran yang pertama sampailah keluaran yang terbaru. Jadi kepada korang yang masih bercita-cita tinggi, tak kesampaian lagi cita-cita nak beli GT-R, teruskan cita-cita korang. Sebabnya dekat dalam dunia ni tak ada benda yang mustahil. Semuanya adalah bergantung daripada usaha, tekad, doa, tawakal daripada korang sendiri. Tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Ramai yang berjaya, yang memiliki kereta sport car masing-masing. Dalam kes ini Nissan GT-R, ramai muda-mudi yang dah berjaya beli. Jadi korang janganlah belum apa-apa dah menyerah kalah, belum apa-apa dah surrender. Jangan begitu. Tak nak jantan macam tu. Jadi saya rasa setakat tu saja video saya pada kali ini. Korang yang tengah tengok video ni, yang belum subscribe, tolong subscribe channel ni dengan segera. Tolong like, tolong tengok video-video yang ada dalam channel ni. Tolong bantu saya, tolong support saya supaya channel ni terus growing. Bila channel ni growing, saya pun akan lebih bersemangat untuk membuatkan konten kepada korang. Okey, jadi saya rasa setakat tu saja video informasi saya pada kali ini. Sehingga itu teruskan melekat-melekit dengan Syam Vlog channel, sebabnya kita ada video setiap hari. Dan jangan lupa besok pagi ada video lagi menanti korang. So kita jumpa lagi besok. Bye.